Ralph Lauren dilahirkan di Bronx, New York. Bronx adalah ikonik bagi mereka yang meminati New York Yankee. Di situlah stadium New York Yankee di Bronx. Itu menjadikan satu mercutanda bagi Bronx. Dan juga sebuah zoo yang terkenal di Amerika, iaitu Zoo of Bronx. Hanya ada dua saja yang ikonik di Bronx, iaitu pasukan American Football New York Yankees dan juga Zoo Bronx. Bronx adalah bandar yang dipugar pada tahun 1898, iaitu 48 tahun selepas masyarakat migran yang datang ke Amerika secara berbondong-bondong untuk memulakan hidup baru memugar California untuk tujuan mencari emas, di mana di situ bermula sejarah Levi's. Apabila California dipercayai hasil buminya dipenuhi dengan emas dan arang batu, maka pelombok emas dan arang batu yang datang daripada Eropah dan Itali bergerak dari San Francisco menuju ke California, dan di situ jugalah Jacob Davis yang juga seorang pendatang dari Latvia, seorang Yahudi dari Latvia datang, dan kemudian dari San Francisco beliau mengembara juga ke California dan membuka syarikat pakaiannya khusus untuk menjahit denim atau jeans kepada pekerja lombong. Begitu juga Bronx, 1868 dipugar, dan disitulah munculnya bapa kepada Ralph Lauren, iaitu Carter Lafchis. Sebenarnya nama Ralph Lauren adalah Ralph Lafchis. Tetapi seperti kebanyak Yahudi lain yang muncul di Amerika, mereka menukar nama. Seperti juga Levi Strauss, namanya sebenar adalah Lew Strauss, tetapi apabila beliau menjenamakan pakaiannya, beliau menyebut namanya sebagai Lew Strauss. Tetapi Lew Strauss, iaitu pengasas Levi Strauss, adalah seorang Yahudi yang berasal daripada Jerman dan mengembara. Berbeza dengan Ralph Lauren, beliau dilahirkan di Bronx pada 1939. Bapaknya, iaitu Carter Lafchis, adalah seorang Yahudi dari Siberia, satu lagi wilayah yang dikuasai oleh Rusia pada waktu itu. Migran datang ke New York dan kemudian memugar bandar Manhattan, memugar bandar Bronx dan hidup sebagai seorang tukang cat. Secara relatifnya, Ralph Lauren dilahirkan dalam keluarga miskin. 4 beradik, beliau adalah yang bongsu. Bapanya seorang tukang cat dan ibunya seorang suri rumah. Menerima pendidikan hingga lulus di peringkat college, dan kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke universiti, iaitu di City University of New York, CUNY, dalam bidang pengurusan perniagaan. Tetapi sekali lagi, beliau mempunyai pendirian seperti Bill Gates yang belajar di Business School Harvard. Bill Gates juga meninggalkan universiti. Bill Gates meninggalkan universiti lebih awal, itu pada tahun pertama, kerana merasakan beliau lebih berminat dengan komputer dan juga teknologi maklumat berbanding menghadiri kelas. Begitu juga dengan Ralph Lauren. Beliau lebih passion kepada design dan bukan belajar. Jadi beliau meninggalkan sekolah ekonomi ataupun sekolah perniagaannya pada tahun kedua dan menyertai tentera Amerika pada tahun 62 hingga 64. Beliau meninggalkan tentera Amerika. Dan sekali lagi beliau mengulangi apa yang dicapai oleh Chuck Taylor, di mana Chuck Taylor setelah gagal menjadi pemain bola keranjang profesional menyertai Converse, dan kemudian walaupun hanya sebagai seorang pembantu jualan, Chuck Taylor berjaya membuat reformasi dan evolution yang besar kepada Converse hingga Converse menjadi syarikat yang hebat. Begitu juga peranan Ralph Lauren. Beliau tidak bermula dari atas kerana beliau datang daripada keluarga miskin. Tetapi satu yang malang adalah kerana beliau menyertai Brooks Brothers lebih awal sebagai seorang pembantu perniagaan, tetapi bakat beliau tidak menjelah di Brooks Brothers yang disertainya pada tahun 65. Kemudian beliau meninggalkan The Brooks Brothers dan menyertai Bill Bummer, iaitu sebuah lagi syarikat fashion yang elit. The Bill Bummer, jawatan yang diberikan kepada Ralph Lauren juga adalah seorang pembantu perniagaan, bererti satu jawatan yang sangat rendah kerana beliau tidak mempunyai sebarang kelulusan universiti dan hanya mempunyai pengalaman yang sekejap saja bekerja sebagai pembantu perniagaan di Brooks Brothers. Tetapi minat dan juga kemahuannya yang luar biasa.
beliau bertemu dengan CEO Bill Bummels dan merayu kepada CEO untuk diberikan line. Line pada waktu itu adalah istilah seperti unit jabatan ataupun design sendiri. Dan beliau dibenarkan memulakan line-nya, iaitu di Sear Tower, iaitu sebuah menara yang dianggap elit. Tidak mungkin seorang anak muda dari golongan biasa memulakan kerjaya sebagai designer di sebuah menara yang tentunya dimiliki oleh syarikat-syarikat besar di Manhattan, tak mudah. Tetapi oleh kerana kemahuannya, dan saya fikir Bill Bummels dapat mengesan bakat luar biasa Ralph Lauren, lalu Ralph Lauren diberi jawatan yang paling kecil, iaitu menghasilkan tie. Tetapi yang elitnya adalah kerana beliau mereka cipta tie-nya daripada bangunan yang menjadi ikonik bagi mereka yang ingin mencapai kejayaan, iaitu di Menara Sear di Manhattan. Di situlah beliau melukis. Ini saya cerita, lukisan tangan ini kemudiannya juga mencipta sejarah yang penting apabila kita bercakap mengenai Apollo Stadium. Jadi apabila dia duduk dan mereka bentuk tie-nya yang pertama, beliau menguruskannya sendiri kerana dia adalah mereka muda, tidak mempunyai pembantu, tidak mempunyai pasokan pemasaran. Beliau menguruskannya sendiri dengan membawa produk tie ke Manhattan Bloomingdale's store. Kalau saudara membaca sejarah perniagaan, Manhattan Bloomingdale Store adalah pusat perniagaan yang hanya menerima produk-produk yang terbaik di Amerika, kerana Manhattan adalah bandar yang elit 60-an, 70-an, 80-an dan dianggap sebagai jantung kepada New York. Dan anehnya, apabila beliau menunjuk beberapa reka ciptanya pada tahun 67, beliau berjaya menambat hati pemilik Bloomingdale's Store, iaitu syarikat yang mengendalikan Manhattan Store, dan dia menjadi mereka yang pertama diberi penghormatan oleh Bloomingdale untuk memiliki butiknya tersendiri. Jadi itu adalah satu kejayaan awal bagi seorang pereka fashion yang hanya berusia 28 tahun dan bermodalkan dengan hanya design tie. Kemudian pada tahun 69 setelah memiliki butiknya tersendiri dan beliau mula keluar daripada satu yang unik. Kalau saudara lihat semua foto-foto, kalau Google saja foto Ralph Lauren, saudara dapat melihat pelbagai identiti Ralph Lauren. Daripada seorang yang berpakaian casual, seorang yang mengenakan suit penuh, seorang yang mencantumkan jaket jeans dan tali pinggang ala cowboy, seorang yang memakai pakaian yang mix antara kemeja yang kelihatan western tetapi dia juga kelihatan seperti elite. Ini menampakkan personalitinya yang sangat inovatif. Kalau kita lihat foto-foto daripada rangka usia beliau 28 tahun hinggalah sekarang, beliau sentiasa muncul pada tiap dekad dengan imej yang sangat luar biasa, dengan gandingan fashion yang beliau design sendiri, menggambarkan tidak seperti banyak pereka fashion yang lain yang sangat statik, tetapi Ralph Lauren mempunyai imej beliau merubah dan merombak dirinya sendiri sebagai ikonik fashion yang sentiasa bergerak mengikut rentas zaman. Pada tahun 69, setelah berjaya memiliki butiknya sendiri di sebuah tempat yang kita anggap sangat hebat, iaitu di Bloomingdale's Store di Manhattan, beliau bertemu dengan abangnya Jerry, dan memaklumkan kepada Jerry beliau memerlukan 50,000 USD, iaitu kira-kira 220,000 ringgit Malaysia sekarang untuk memulakan perniagaan sendiri. Abangnya memberikan dia bantuan dengan meminjamkan 50,000 USD. Dan beliau memulakan melancarkan t-shirt dan juga pakaian beliau yang pertama, iaitu kemeja cottonnya yang pertama. Dan dia memulakan dengan melancarkan jenama wanita. Untuk pengetahuan saudara, Ralph Lauren tidak bermula sebagai fashion lelaki. Ralph Lauren bermula sebagai fashion wanita kerana trend pada tahun 70-an adalah trend wanita bergaya, manakala butik-butik lelaki sangat terhad. Jadi dia memilih untuk menyertai pasaran pertama Ralph Lauren bagi mereka bentuk jenama wanita. Setelah melancarkan jenama petai beliau yang pertama pada tahun 71, ini kena ingat, Ralph Lauren menjadi sebuah syarikat dan kemudian melancarkan jenamanya sendiri pada 1971. Tetapi since 1967 dirujuk kepada tie yang direka oleh Ralph Lauren ketika beliau bekerja dengan Bill Bowerman. Ini beza dia kenapa since 1967 tu tak sama dengan since 1971 kalau mengikut daftar syarikat. Ralph Lauren sepatutnya
adalah 1971. Tetapi mengikut reka bentuk, beliau menganggap bahawa beliau menjadi pereka yang mempunyai desain sendiri adalah ketika bekerja dengan Bill Baumol, maka disebut since 1967. Ini balik sama saja dengan Levi's. Levi's sepatutnya dianggap since 1873, 1873. Tetapi Levi's menyebut mereka sebagai 1850 kerana mengambil kira desain overall yang pertama dibuat oleh Jacob Davis. Walaupun Levi's yang rasmi didaftarkan pada 1973 setelah berjaya mendapat nombor patent rebate yang saya selalu cerita tu, tetapi Levi's pada waktu itu semua orang nakkan prestige, maka mereka tidak menganggap tahun penubuhan syarikat itu sebagai tahun syarikat, tetapi mereka mengambil kira tahun sesuatu fashion direka. Begitu juga berlaku kepada Ralph Lauren, disebut since 1967. Walaupun rekaan tie dan juga kerja-kerja beliau di Bill Baumol itu bukanlah milik Ralph Lauren, tetapi sebagai individu, Ralph Lauren adalah pereka fashion yang mencapai prestige rekaan tersendiri pada tahun 1967. Pada tahun 1971, setelah melancarkan pakaian wanitanya dalam butiknya tersendiri di New York, boleh dianggap kata tidak begitu berjaya. Tetapi beliau tegar pada tahun 1972, setahun selepas melancarkan butiknya, beliau melancarkan satu lagi revolusi yang besar, iaitu melancarkan 24 fashion kemeja untuk lelaki. Itu kalau saudara dapat lihat kemeja yang selalu kita cakap tu, Oxford lah, cotton lah, macam-macam. Itu semua dilancarkan pada tahun 1972 secara besar-besaran, di mana kemudiannya memberi impak yang berbahaya kepada Ralph Lauren, di mana beliau hampir bankrupt dan muflis. Kerana selepas saja melancarkan 24 jenama fashion, 24 reka bentuk model lelaki, beliau melancarkan satu tagline yang menggemparkan Amerika, iaitu every team have its color, Ralph Lauren has 17. Bererti setiap pasukan mempunyai satu warna, tetapi Ralph Lauren mempunyai 17 warna. Boleh kita bayangkan risiko yang ditanggung oleh seorang pengusaha muda, seorang fashion designer yang pada waktu itu berusia 33 tahun, melancarkan 24 desain pakaian dengan modal yang sangat tinggi kerana memiliki 17 warna. Tapi Ralph Lauren berani, dan lebih berani adalah ketika melancarkan desain tersebut, dia memilih untuk membuka butiknya tersendiri lagi, butiknya yang kedua di kawasan yang sangat mahal dan sangat elit, iaitu di Beverly Hills. Ralph Lauren tidak menghasilkan jenama seperti Levi's, iaitu jenama rakyat bagi golongan buruh, tetapi beliau menghasilkan jenama bagi golongan sosialit dan elit. Sebab itu kalau kita lihat rekaan-rekaan Ralph Lauren, dia bukanlah rekaan mass untuk pakaian awam, kecuali selepas tahun 2000-an apabila Ralph Lauren menyertai semua jenama dunia untuk menjadikan fashion boleh diakses oleh semua golongan. Tetapi pada 30 tahun pertama Ralph Lauren muncul, Ralph Lauren adalah jenama elit. Ketika hampir bankrupt pada tahun 1972, dan Ralph Lauren menanggung hutang dan perniagaannya tidak begitu berjaya setelah melancarkan fashion wanita dan juga 24 desain lelaki yang membabitkan 17 jenis kain pelbagai warna, beliau hampir bankrupt. Tetapi seorang lagi berjaya mengesan bakat beliau, iaitu Norman Hilton. Norman Hilton adalah seorang pengilang yang menerima banyak tempahan pembuatan pakaian daripada Ralph Lauren. Beliau percaya walaupun Ralph Lauren gagal mencapai keuntungan dengan 24 model kemeja dan t-shirtnya, serta 17 warna yang menjadi tagline beliau, tapi beliau yakin anak muda ini adalah seorang designer yang mempunyai potensi masa depan yang sangat hebat. Dan pada waktu yang sama, saudara harus ingat, Amerika tidak mempunyai designer. Pada tahun-tahun itu, semua designer yang hebat datang daripada Paris dan juga dari Milan, Itali, Paris di Perancis. Maka Amerika mencari ikoniknya tersendiri, menyebabkan semua pembuat pakaian, mereka yang memiliki unit pengedaran, ingin memberi sokongan penuh kepada Ralph Lauren untuk membolehkan dia menjadi anak Amerika yang pertama menyayangi semua pereka-pereka fashion dunia. Jadi Ralph Lauren menerima pinjaman daripada Norman Hilton sebanyak 200,000 USD, iaitu kira-kira 880,000 ringgit Malaysia, untuk memulihkan syarikat beliau. Dan akhirnya muncul satu rahsia yang mungkin kita tidak tahu, bahawa rekaan Ralph Lauren yang berjaya sebenarnya adalah The Great Gatsby, yang juga satu desain yang hebat. The Great Gatsby adalah satu collection Ralph Lauren. Saya tak tahu sama ada saudara yang bermain Ralph Lauren boleh
menunjukkan kepada saya, ataupun besok tolong posting kalau saudara tahu apa itu The Great Gatsby, kerana saya cari saya tak jumpa desainnya. Dan The Great Gatsby yang paling berjaya dikeluarkan kepada semua orang kecuali yang berwarna pink. Great Gatsby adalah desain coat dan juga kemeja yang dikeluarkan untuk pasaran umum, tetapi hanya satu warna, iaitu yang berwarna pink, dikeluarkan di bawah jenama Robert Redford J. Gatsby, J-A-Y Gatsby. Ini kerana Robert Redford pada waktu itu adalah bintang hero nombor 1 Hollywood. Kerana saudara percaya, saudara pun tahu pada waktu itu 1977 Robert Redford sangat berjaya dengan dalam filem A Love Story bersama Al McGraw. Kalau saudara tahu tentang filem cinta yang hebat pada dekad 70-an adalah Love Story yang dilakonkan oleh Robert Redford dan Ali McGraw yang menggunakan lagu latar Love Story nyanyian Andy Williams. Jadi apabila The Great Gatsby dilancarkan dan J. Gatsby yang digayakan oleh Robert Redford mencapai satu pasaran yang sangat luas, ia memulihkan kewangan Ralph Lauren. Satu kelemahan Ralph Lauren adalah dia tidak pandai menguruskan aset dan bisnesnya, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang rakan baik yang dipercayai, dan rakan ini dibawa masuk ke dalam Ralph Lauren Corporation, dan beliau membantu Ralph Lauren menguruskan kewangannya dengan lebih baik. Dan hingga akhirnya CEO yang baru ini, saya tak ingat nama dia, CEO yang baru ini telah membuat pelbagai rundingan hinggalah mendapat rundingan yang paling besar pada tahun 1979 apabila filem The Annie Hills yang dilakonkan oleh Diane Keaton. Kalau saudara tahu, Diane Keaton adalah seorang pelakon yang hebat, iaitu kakak kepada Michael Keaton, hero filem Batman. Setelah beliau membuat rundingan dengan penerbit filem ini, iaitu Woody Allen yang juga pelakon utama. Woody Allen dan Diane Keaton memakai pakaian Ralph Lauren bagi semua adegan di dalam filem Annie Hill. Dan yang lebih menarik, pada tahun 1979, Annie Hill dipilih sebagai filem terbaik. Ini melonjakkan lagi imej Ralph Lauren, kerana secara tidak langsung filem tersebut mempromosikan produk Ralph Lauren. Dan sejak itu Ralph Lauren tak pernah berpatah balik. Beliau telah melancarkan pelbagai jenamanya seperti yang mana saudara tahu, Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Ralph Lauren Monaco Club, Double RL, iaitu sebuah lagi kisah yang akan saya ceritakan pada saudara, bagaimana beliau berkahwin dengan Anne Rickey, isterinya, pada tahun 64, isteri yang mencintainya ketika Ralph Lauren belum mempunyai pekerjaan tetap, iaitu Ralph Lauren selepas tamat saja berkhidmat dengan tentera, seorang yang tidak berpekerjaan, menyertai kepula Brooks Brothers hanya sebagai seorang jurujual biasa, kemudian menyertai Bowman sebagai seorang pereketai, tetapi cinta sejati yang diberikan oleh Anne Rickey menyebabkan wujudnya Double RL, iaitu Ralph Lauren dan juga Rickey, nama keluarga isterinya. Yang ini adalah Double RL yang saya pakai ini. Yang saudara lihat kenapa Double RL juga menjadi mahal. Bukan saja kerana dia adalah historical bagi kisah cinta seorang perekat fashion yang setia. Kisah cinta seorang isteri yang berada bersama dengan suaminya yang memulakan perniagaan dalam keadaan miskin. Tapi Double RL menjadi special kerana dia dikeluarkan dalam edisi Salvage ataupun edisi istimewa untuk lelaki. Ini menjadikan Double RL mempunyai reputasinya yang tersendiri. Ralph Lauren juga seperti Steve Jobs. Beliau dikenal pasti didiagnosis mengidap tumor pada tahun 1987 dan berperang dengan tumor. Satu titik yang penting yang kemudiannya kenapa selepas beliau berjaya survive daripada pesakit ini, beliau menjadi seorang dermawan yang banyak menderma wang, yang tidak lagi mengejar kekayaan dan hidup dalam kemewahan, adalah kerana beliau selamat daripada tumor pada tahun 1987 melalui satu pembedahan. Beliau berjaya disahkan sebagai tumor. So nasibnya tidak seburuk Steve Jobs yang disahkan mengidap kanser pada tahun pada tahun 2009, tetapi meninggal pada 2011. Dan setelah survive daripada tumor dan ketika kejayaan besar yang dicapai oleh jenama Ralph Lauren ketika itu, timbullah ini, isteri Polar Bear. Ini yang paling menarik dan paling lucu dalam kehidupan Polar Bear ni, dalam kehidupan Ralph Lauren. Kerana dia adalah idea-idea spontaneous yang beliau hasilkan sama seperti Steve Jobs. Steve Jobs sentiasa dirangsang oleh anak perempuannya yang mempunyai hubungan yang tegang dengan beliau, sentiasa berkelahi dengan beliau.
yang tidak pernah mempunyai hubungan sayang menyayangi sejak kecil, tetapi hubungan mereka adalah love and hate. Kalaulah Steve Jobs menemukan pelbagai perisian dalam Apple hanya kerana ingin memenuhi keinginan anaknya seperti iPod dicipta kerana anaknya meminati muzik dengan mendengar Walkman. Lukisan drawing di dalam Macintosh ataupun Apple dicipta kerana anaknya suka melukis ketika bersendiri di pejabatnya. Polar bear ini juga adalah sesuatu yang sangat unik. Pada tahun 1991, seorang rakan baik telah mengirimkan sebuah polar bear yang besar ke pejabat Ralph Lauren, tetapi memakaikan polar bear tersebut dengan pakaian Ralph Lauren. Dia letakkan seluar Ralph Lauren, baju Ralph Lauren, dan menghantar ke pejabat Ralph Lauren sebagai hadiah hari jadi. Apabila Ralph Lauren menerima hadiah polar bear yang besar ini, spontaneous beliau memanggil adiknya yang pada waktu itu adalah seorang pegawai kanan dalam bahagian pengeluaran di Ralph Lauren dan mengarahkan, kita keluarkan ini sebagai jenama. Itu bermula jenama polar bear pada tahun 1991, dan jenama ini dikeluarkan dalam edisi yang sangat terhad, iaitu ditutup pada tahun 2001. Itu menjadikan kenapa kemudiannya polar bear ini dikejar orang, kerana dia hanya dikeluarkan dalam tempoh sedekat, iaitu 1901 hinggalah tahun 2001. Polar bear dihentikan, tetapi pada tahun 2013 apabila demand dan permintaan terhadap polar bear ini menjadi begitu besar, Ralph Lauren memilih untuk mengeluarkan semula polar bear. Ini adalah antara barangan yang dikeluar semula di bawah edisi polar bear. Kenapa dikeluarkan dalam bentuk sweater? Ini balik kepada rekaan The Great Gatsby. The Great Gatsby adalah pelaburan Ralph Lauren yang besar pada ketika syarikatnya jatuh setelah desain-desain barunya tidak mendapat sambutan. The Great Gatsby adalah desain di mana Ralph Lauren mengangkat semula imej fashion pada tahun 20-an dan diberikan nafas baru dan dijadikan sebagai produk Ralph Lauren bagi mengawal kerugian yang beliau tanggung apabila beliau gagal dalam melancarkan produk wanita pada tahun 1971 dan produk lelaki pada tahun 72. So, The Great Gatsby yang dilancarkan pada tahun 77 mengutamakan fashion-fashion yang digayakan di Amerika dan di British pada tahun 20-an, tetapi diberi nafas baru oleh Ralph Lauren. Apabila polar bear ini dilancarkan semula, bererti demand luar biasa terhadap polar bear yang lama meningkat kerana dia ada dua versi polar bear, iaitu anda inginkan polar bear yang penuh historical adalah edisi yang dikeluarkan pada tahun 2001 hingga tahun edisi yang dikeluarkan pada 1991 hingga 2001. Tetapi edisi 2013 ni kita anggap sebagai edisi barulah. Walaupun dia masih lagi wujud, tapi saya rasa bagi pemain yang mencari polar bear dalam pasaran vintage, pasaran terpakai, mereka masih lagi mengharapkan desain polar bear 1991 hingga 2001 sebagai bonus pembelian. Polar bear, Ralph Lauren juga seorang yang sangat inovatif. Kenapa yang saya katakan? Satu adalah kerana beliau memulakan desainnya dengan lukisan tangan. Itu antara gambar poster. Kenapa saya letakkan gambar poster beliau berada di Sears Tower dan melukis dengan lukisan tangan sebagai salah satu gambar poster yang kita promo tadi. Tetapi pada 1992 ketika teknologi grafik telah muncul, beliau memilih untuk melancarkan desain polo Ralph Lauren berasaskan pada teknologi grafik. Itu yang wujudnya Polo Stadium yang kemudiannya menjadi rebutan ramai dan sekarang dalam edisi vintage harganya melambung berganda-ganda kerana dia adalah penanda aras polo berpindah daripada desain tangan kepada desain grafik komputer. Itu beza kenapa Polo Stadium mempunyai look and feel yang berbeza. Lukisannya lebih terang, dia lebih energetik dan kemudiannya untuk pertama kali Polo Stadium dilancarkan bagi kegunaan awam. Kerana sebelum itu Polo mengutamakan ada sukan golf, Polo mengutamakan sukan polo sendiri dan sukan kapal layar. Di mana kehidupan Ralph Lauren ketika awal kerjayanya sebagai seorang perekat fashion, beliau hidup di kalangan elit New York, di kalangan elit Beverly Hills, menjadikan kebanyakan desain beliau adalah untuk the A-list. Mereka yang menjadi film star, millionaire, orang-orang hebat di New York dan orang hebat di Beverly Hills. Tetapi apabila Polo Stadium dilancarkan, dia menunjukkan kemahuan Ralph Lauren untuk kembali bergabung dengan anak-anak muda sebagai pemilik fashion.
kerana pada tahun 1992 fashion sukan mula menjadi pakaian yang dicari-cari, dan itu beliau melancarkan desain grafik 1992 bernama Polo Stadium. Pada waktu yang sama, pakaian yang dihasilkannya tidak lagi untuk sukan elit, di mana orang yang berjogging, orang yang bersukan, orang yang menggunakan sukan track, orang yang hidup dalam aktiviti berbasikal boleh menggunakan jenama Ralph Lauren berbanding jenama sebelum itu di bawah Ralph Lauren Polo adalah untuk sukan polo. Kemudian Ralph Lauren Monaco Club adalah untuk sukan kapal layar. Ralph Lauren Ralph Lauren ungu Purple Tax, Ralph Lauren Purple Tax, Purple Label dikeluarkan untuk jenama-jenama elit. Tetapi 1992 bermulanya Ralph Lauren memindahkan komitmen beliau untuk menghasilkan pakaian untuk anak muda. Mereka yang bukan daripada elitis dan juga bukan daripada kalangan the A-list di Amerika boleh memakai jenama Polo. Itulah kehidupan Ralph Lauren. Kenapa pakaian ini menjadi ikonik, dipenuhi dengan kereta vintage. Walaupun Ralph Lauren tidak mempunyai kehidupan mewah yang luar biasa dalam kehidupan hariannya. Kalau saudara lihat jaket-jaket yang beliau pakai, adalah pakaian-pakaian biasa yang beliau upgrade ataupun beliau kombinasikan sebagai gaya campuran, menunjukkan beliau seorang tradisionalis dalam sesuatu hal dan juga seorang modernis dalam sesuatu hal. Tetapi yang uniknya, kenapa ini adalah sangat prestige, ini mewakili peribadi Ralph Lauren kerana beliau mempunyai satu minat yang sangat aneh, iaitu mengumpulkan kereta antik dan dianggap sebagai muzium hidup bagi kereta antik, kerana hampir semua kereta antik yang dikeluarkan di Amerika dan di seluruh dunia berada dalam koleksi beliau. So ini adalah ikonik kerana sebuah Ferrari model lama dengan latar bandar Manhattan, iaitu tempat beliau memulakan perniagaannya, Monte Carlo. Kalau saudara lihat, ini adalah antara yang ikonik kerana saya tengok je tadi baru saya teringat, dalam bacaan saya spending beliau yang banyak sebagai seorang billionaire adalah kepada kereta antik. Untuk pengetahuan saudara, Ralph Lauren disenaraikan sebagai orang yang ke-122 terkaya di Amerika dan ke-233 terkaya di dunia. Ralph Lauren disenaraikan di Bursa Saham New York pada tahun 1997, menjadikan syarikat pakaian ini tersenarai setaraf dengan Adidas, setaraf dengan Nike, yang listed dan dianggap sebagai prestige kerana tidak semua jenama pakaian mampu disenaraikan di bursa saham, terutama lagi di New York yang syarat penyenaraiannya sangat ketat. Dan itulah cerita mengenai kejayaan Ralph Lauren. Daripada seorang budak yang datang dari Bronx, bapaknya adalah seorang tukang cat yang memugar tanah Bronx. Bronx adalah sebuah bandar yang kampungan di New York, dipugar pada tahun 1898 dan diisytiharkan sebagai sebuah daerah pada tahun 1914. Cinta sejati, sesuatu yang menarik bagi mereka yang memakai double RL. Anda tidak akan dianggap sebagai double RL kalau anda seorang yang curang, banyak girlfriend, main belakang, menipu isteri. Anda tidak layak memakai double RL kerana double RL dikeluarkan khusus prestige kepada lelaki-lelaki yang memiliki cinta sejati, kerana dia adalah jenama cinta sejati antara Ralph Lauren dan juga Anna Ricky. Ini adalah beberapa produk RL yang ada di sini daripada koleksi rakan-rakan. Sebahagiannya mungkin dijual. Macam topi ni mungkin tak dijual lah kerana sebut harga nanti membawa pertengkaran, iaitu hampir RM1,000. Kalau dua topi ni saya tak pasti, because ini adalah koleksi saya pun tak berniat untuk menjualnya. Ini RM500. Yang ini jangan lupa yang ini tidak dijual. Ralph Lauren juga mempunyai rakan-rakan gandingan, termasuk Ralph Lauren Denim Supply. Salah satu lagi saya lupa bahawa Denim Supply juga mencapai prestige yang luar biasa kerana bergabung dengan Ralph Lauren. Saya tak fikir kata Denim Supply akan masyhur hari ini kalau bukan kerana pada tahun 1980-an Ralph Lauren melancarkan projek bersama dengan Denim Supply. Dan untuk pengetahuan saudara, keluaran Ralph Lauren selepas 2011 tidak lagi disebut sebagai Ralph Lauren. Dengan rasminya pada 2011, Ralph Lauren menggugurkan perkataan polo. Ralph Lauren selepas 4 dekad memilih meneruskan jenama Ralph Lauren sebagai Ralph Lauren tanpa lagi menyebut Polo Ralph Lauren sebagai tanda
Empire Ralph Lauren tidak lagi elit kepada golongan bangsawan ataupun elit atau sosialit di New York yang eksklusif dengan sukan polo.